Sejarah KSSM tingkatan 5 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan melihat objektifnya ialah memerihalkan pelibatan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN, menjelaskan sikap kerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia. Okey, baik, kita mulakan dengan tajuk ASEAN, iaitu 9.6 Malaysia dalam ASEAN. Ya, bagaimana pelibatan Malaysia. Baik, ini adalah logo ASEAN. Ya, logo ASEAN ada ikatan di tengahnya, ya, 10 tangkai itu. 10 tangkai padi, kita ada ikatan di tengahnya. Okey, apakah maksudnya? Kita akan pelajari selepas ini, ya. So, kenali logo ASEAN. Ya, kenali logo ASEAN. Baik, kita mulakan tajuk ini dengan melihat bagaimana pelibatan Malaysia di awal-awal dahulu, ya, ketika kita lepas sahaja membentuk negara merdeka, ya, kita bagaimana keadaan Malaysia, bagaimana kita menjalinkan hubungan dengan ASEAN ini, bagaimana ASEAN ditubuhkan. Okey. Baik, bermula dengan ASA, ya. ASA iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Ya, ini adalah pertubuhan. Dia ditubuhkan pada 1961 dan ASA ini hanya melibatkan 3 negara sahaja pada awalnya, iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Okey. Kemudian berlaku peristiwa di mana penubuhan Malaysia, dan ketika itu ada konflik, ada konfrontasi, maka berlakulah satu lagi pertubuhan yang serantau, iaitu Mafilindo. Okey, Mafilindo ni ditubuhkan pada 1963, ya, ketika Malaysia ingin menubuhkan gagasan Malaysia. Ya, Tanah Melayu ingin menubuhkan gagasan Malaysia yang melibatkan Sabah dan Sarawak. Okey. Baik, anggota untuk Mafilindo ialah Mafilindo, iaitu sudah singkatan nama Malaysia, Filipina dan Indonesia, ya, untuk menyelesaikan isu pembentukan Malaysia, tetapi gagal untuk capai matlamat, ya. Penubuhan ini gagal untuk capai matlamat. Okey, berikutnya ialah penubuhan ASEAN. Untuk meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan, ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Ya, ketika setelah kedua-dua ini gagal, maka ditubuhkan ASEAN pada tahun 1967. Yang awalnya dianggotai oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand. Okey, awalnya disertai oleh 2, 3, 5 buah negara. Kemudian diikuti, ya, anggota barunya ialah Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. 5 buah lagi negara. Itu menjadikan negara ASEAN ini diwakili oleh 10 buah negara serantau, ya, 10 buah negara jiran. Okey, diangkat sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Okey, kita menyertai ASEAN ini merupakan satu tindakan yang sangat baik sehingga kita mencapai kejayaan cemerlang. Okey, di sini dikatakan logo ASEAN. Okey, logo ASEAN 10 tangkai padi yang bermaksud impian pengasasan ASEAN, iaitu 10 negara diikat oleh semangat persahabatan dan perpaduan. Ya, impian untuk penubuhan ASEAN ini adalah untuk semangat persahabatan dan perpaduan. 10 negara diikat untuk semangat. Jadi itu sebab padi itu diikat, ya, ada maksudnya semangat persahabatan dan perpaduan. Okey, moto ASEAN: keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian dan kemakmuran. Kan? Okey, inilah moto ASEAN. Okey, kita tengok penglibatan Malaysia dalam beberapa aktiviti ataupun kegiatan ASEAN. Okey, yang pertama, dalam zon aman, bebas dan berkecuali atau dikenali sebagai ZOFAN. Okey, pengisian deklarasinya ialah menjalinkan hubungan dengan China yang menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting perubahan dasar luar negara, peringkat serantau dan global.
Okay. Nak jadikan Malaysia, nak jadikan ASEAN ini sebagai satu platform, satu medium lah kata, untuk melakukan perubahan dasar luar negara. Okey, mendapatkan pengiktirafan dari kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China. Okey. Deklarasi ASEAN ini berlaku pada Ogos 1967, ya. Ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada awalnya, ya. Maksudnya ini adalah pengenalan kepada 5 buah negara yang mula-mula membentuk ASEAN, dan deklarasi ini diadakan di Bangkok, diberi nama Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok iaitu membentuk kerjasama di antara 5 buah negara. Okey, apa lagi tindakan yang dibuat ataupun apa lagi yang berlaku ialah penyelesaian konflik serantau. Okey, atas tindakan ini maka dapat menyelesaikan konflik serantau, ya. Mencari konflik yang berlaku di Indochina, di Vietnam dan Kemboja, maka dapat diselesaikan konflik tersebut disebabkan oleh ancaman komunis dan pelarian. Kan mereka bila bergaduh ada ancaman, rakyat mereka melarikan diri, sebab tu dikatakan pelarian. Mereka meninggalkan negara mereka yang kucar-kacir itu, mencari perlindungan di negara lain, negara serantau yang lain. Okey, Malaysia menyeru kuasa besar tidak campur tangan dalam isu Vietnam. Kuasa besar yang tadi ni Amerika Syarikat, Rusia, China ni jangan campur tangan lah. Dengan Malaysia bersuara menyatakan pendapat. Jadi isu Kemboja diselesaikan melalui pilihan raya. Okey, kebanyakan konflik ni adalah konflik dalaman, jadi tak perlu campur tangan. Jadi hanya beri nasihat, ya, hanya beri pandangan. Jadi di Kemboja telah selesai isunya, ya, bila pilihan raya diadakan 1993 dan dipantau ataupun ada pasukan pengaman di bawah PBB yang memantau keadaan di Kemboja. Kan kita belajar tajuk sebelum ni kan. Jadi inilah kejayaan apabila kita berada dalam pertubuhan, ya. Okey, berikut adalah kerjasama ekonomi, ya, kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN. Okey, projek yang berjaya. Projek industri ASEAN dimulakan. Projek industri ASEAN dimulakan tahun 78. Pengeluaran baja Urea di Indonesia dan Malaysia 1986. Ya, kita bekerjasama dengan negara ASEAN untuk keluarkan baja urea yang lebih bagus untuk penanaman. Kemudian pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina. Penghasilan serbuk soda di Thailand. Okey, potensi dari segi perdagangan pula bagaimana? Ya, di antara negara ASEAN ni, sebab kita tajuk ekonomi kan. Okey, perdagangan, potensi perdagangan antara anggota. Maksudnya setiap anggota itu melakukan aktiviti perdagangan, yes, import dan ekspor antara negara ASEAN. Okey, mewujudkan pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. 1976 cadang insentif seperti skim keutamaan perdagangan pada tahun 1978 dilaksanakan pada tahun 1978. Okey, bagaimana dengan cukai? Pemotongan cukai barangan melalui SKP, iaitu ni skim keutamaan perdagangan. Ya, tawaran potongan cukai ke atas pelbagai produk keluaran ASEAN. Ya, jadi kita saling membantu, negara ASEAN saling membantu sehingga kita kurangkan, ya, setiap negara kurangkan cukai untuk perdagangan barangan mereka. Okey, seterusnya kita tengok kerjasama sosial. Kerjasama sosial. Okey, kita tengok nama-nama yang ditulis ni. Nama-nama ni cuba ingat, ya. Okey, kerjasama sosial, penubuhan SIMO, ya. Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Maksudnya SIMO ini adalah menteri-menteri di Asia Tenggara ini, menteri pendidikan, ya, berkaitan dengan pendidikan, ya. Menteri Pendidikan di Asia Tenggara ini berkumpul, diberi nama SIMO. Okey, kerjasama dalam bidang pendidikan. Kan, bagaimana kita melakukan kemajuan dalam pendidikan? Ini jawapan ni boleh jadi kebat, untuk soalan yang begini. Untuk fakta yang begini boleh kita ambil dia sebagai jawapan kebat kita nanti bila ditanya bagaimana untuk meningkatkan pendidikan, kan. Jadi kat sini kita bagi contoh SIMO, kan, bidang pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan REXM. Penubuhan REXM iaitu Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matematik di Pulau Pinang.
Di Pulau Pinang ada satu tempat yang diberi nama Wrexham, dan tempat itu adalah untuk bertukar-tukar pendapat atau perkara berkaitan dengan pendidikan, sains dan matematik. Kita pun boleh pergi. Ya. Okey. Wrexham 1967 ditubuhkan, yang membantu pengembangan tenaga manusia dalam pendidikan. Maksudnya untuk melahirkan, untuk berkongsi idea dengan guru-guru dari pelbagai guru di ASEAN ini berkumpul untuk mengembangkan tenaga manusia dalam pendidikan. Okay, sebagai pemangkin kemajuan pendidikan sains dan matematik sekolah rendah dan menengah negara anggota, untuk memajukan sains dan matematik, menawarkan peluang latihan kepada pendidik untuk meningkatkan kemahiran dan menjadikan mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Okey, itu Wrexham. Berikut ialah kebudayaan dan kesenian. Festival kebudayaan dan kesenian menubuhkan tabung kebudayaan ASEAN. Memang kita selalu tengok di TV kan, ada budaya ASEAN, ya, ada festival ASEAN. Jadi kita ada pertukaran, kita ada perkongsian. Okey, sukan pula, pernah dengar juga kan, sukan SEA. Sukan SEA. Jadi nama asal sukan ini SEAP. Tahun 1977 baru dikenali sebagai sukan SEA. Okay, 1959, sejak kita baru merdeka saja lagi, kita dah ada sukan dah, berada di Bangkok, diadakan di Bangkok 1959. Pertandingan dui tahunan, 2 tahun sekali, yang menggalakkan kerjasama sukan, persefahaman dan menguatkan hubungan antara negara anggota. Kat sini awak tengok bagaimana negara-negara kat dunia ni bersatu melalui sukan. Kita bergabung, kita bersatu melalui sukan, kita bertukar-tukar idea melalui sukan. Jadi itu jugalah perkara yang kita amalkan di sekolah, ya. Jadi anak-anak pelajar perlu menyertai aktiviti sukan, aktiviti unit uniform ke kurikulum, supaya semangat ataupun jati diri kita dapat dibina. Jadi ini awak lihat daripada kecil kita di sekolah, tetapi kita guna hingga ke hubungan antarabangsa. Okey, jadi perkara itu sangat penting, ya. Okey, baik, sekarang ni tajuk untuk 9.6 telah selesai, dan cikgu akan bincangkan soalan, soalan dalam bentuk cikgu sediakan dalam bentuk objektif, dalam bentuk objektif. Okey, dalam bentuk objektif kita akan lihat, ya. Okey, soalan objektif 96, Malaysia dalam ASEAN. Kita tengok soalan pertama. Kita cuba soalan objektif pula kan. Okey, macam mana kita nak menjawab soalan objektif, walaupun ada soalan di sini yang tidak berkonsepkan kertas soalan objektif sebenar, macam A, B, C, D. Kemudian ada Roman kan, tidak, kat sini mungkin awak perlu menjawab dua atau satu jawapan, satu atau dua jawapan. Okey, baik, kita tengok kat sini soalan nombor 1. Pilih 3 negara, seperti soalan juga soalan esei, kita perlu menconteng kertas soalan, kena conteng. Okey, pilih 3 negara pertama yang menyertai ASEAN, menyertai pertubuhan ASA. ASEAN kini, dulu SA, sekarang ASEAN kan. Okey, tiga buah negara. Apa jawapan kita? Kan? Jadi dia suruh 3. Kita pun Malaysia, Thailand, Filipina. Pernah dengar Singapura? Tak ada kan? Tak ada Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Sebab 3 negara, maka soalan walaupun objektif, mungkin dalam struktur ditanya. So kena ingat nama-nama, ya. Okey, kemudian kita tengok deklarasi zon aman Zovan kan, diumumkan pada 1971 semasa mesyuarat di mana? Semasa mesyuarat di mana Zovan diumumkan tadi? Ingat tak?
Ingat tak semasa mana? Di mana? Di mana? Okay, kita tengok balik. Okay. Dia tak tulis kat sini. Mungkin cikgu tercicir tulis kat mana. Di China, di Kuala Lumpur ni 19 mana tadi soalan? 1971. Deklarasi ni berkecuali diumumkan semasa mesyuarat di Kuala Lumpur. Mesyuarat deklarasi ni di Kuala Lumpur. Kerjasama Malaysia bekerjasama dengan Penubuhan Asia melalui SIMIO. Ingat tak SIMIO tentang apa? Tentang pendidikan jadikan. Jadi jawapan apa? Jawapan dia dah jelas dah. Itu dalam pendidikan. Kalau sains dan matematik tadi Rexam kan. Ini juga antara salah satu cara bagaimana awak nak menjawab dengan tepat ya. Awak tahu dah ini sukan, ini kebudayaan. So kita dah pangkalkan, kita terus bagi jawapan yang tepat ya. Okey, di antara kejayaan kerjasama sosial ASEAN ya, ialah tertubuhnya pusat serantau pendidikan Rexam. Di mana Rexam? Di Pulau Pinang, Malaysia. Okey. Apakah maksud 10 tangkai padi daripada logo ASEAN? Walaupun ayat soalan dia macam ni, awak pun baca sekali lalu pun boleh, tapi tidak ada kesalahan untuk awak conteng supaya beri penegasan. Beri penegasan kerana kita boleh buat silap walaupun soalan tu soalan mudah. Okey, apakah maksud 10 tangkai? 10 tangkai. Dia tak tanya kenapa ikat. Dia tak tanya kenapa ikat, tapi dia tanya kenapa 10 tangkai tu apa? 10 negara ASEAN. Okey. Inilah soalan objektif untuk ASEAN. Okey. Saya rasa sampai di sini saja untuk tajuk 96. Semoga bermanfaat dan terima kasih.